Hello, hai guys, selamat datang ke Gadget Now. Jadi untuk video kali ni adanya dengan aku PHL Soulbuds. So ini adalah TWS lah. So aku nak review untuk video kali ni. Tunggu apa lagi? Let's get this video. Roll it. Apa yang korang dapat dalam kotak? Macam biasa korang akan dapat satu casing earbuds. Lepas tu korang akan dapat sepasang earbuds. Lepas tu korang akan dapat satu charger daripada USB-A kepada USB-C. Dan korang akan dapat 12 pasang ear tips, yang mana saiz dia berbeza dan warna dia ada yang hitam dan juga yang warna biru. Jadi itu saja yang ada dalam kotak ni. So kita nak tengok lah dia punya kotak ni. Dia cakap apa? Dia cakap ada Bluetooth 5.0, ada extra bass, ada touch control, noise cancellation dan juga waterproof. First aku nak bercakap tentang dia punya design casing ni. Untuk design casing ni bagi aku saiz dia okey saja, kecil je. Kalau kita tengok dekat tapak tangan aku ni pun macam ni, okey saja. Dan juga dekat depan ni dia ada tulis PHL. Dan juga dia ada di bahagian bawah sisi ni ada tempat charging USB Type-C. Casing ni juga kalau korang tengok di bahagian atas ni dia ada nampak ni kilat-kilat macam tu. Tapi di bahagian bawah dia macam matte finish macam tu. So fingerprint dia memang akan melekat lah dekat di bahagian atas ni. Dan kalau korang buka casing ni, korang akan nampak di bahagian tengah tu adanya battery percentage untuk casing ni. Dan kalau dia tengah charging dia punya earbuds, yes, dia akan berkelip-kelip dia punya icon battery tu. Bagi aku dia punya binaan dia agak solid dan juga aku suka lah binaan yang macam ni. Ringan tapi solid dan juga senang nak letak dalam poket. Dan next kita tengok earbuds itu sendiri. So kalau korang tengok design dia, dia ada logo PHL dekat situ. Lepas tu dia ada untuk touch ni dekat sini, touch control. Dan juga kita boleh tengok dia ada sejenis macam kaki yang aku cakap dekat korang, yang mana kaki dia ni bagi aku pendek lah. Dan juga aku suka kaki-kaki yang pendek ni. Sebab apa? Sebab kalau kita letak dekat telinga ni, so aku punya rahang ni dia tak akan tersentuh dengan dia punya kaki kalau pendek. Kalau panjang dia akan tersentuh. Bila tersentuh dia akan misplace lah kadang-kadang. So kalau korang pakai sejam tu boleh jadi 3 ke 4 kali lah korang kena selalu untuk betulkan dia punya ni kalau misplace. Jadi kalau aku pakai earbuds ni selama sejam, mungkin sekali saja aku macam betul-betulkan dekat telinga aku ni. Dan next aku nak bercakap tentang dia punya touch control. Dia punya touch control ni, cara-cara nak guna dia aku tunjukkan dekat sini. Tapi yang aku suka dengan touch control dia adalah kita boleh kawal volume turun dan juga naik. Dan aku suka juga setiap kali kita tap ni dia ada satu indikator bunyi beep macam tu. So kalau dekat manual tu bagi tahu ada kena tekan 4 kali ke, kena tap 10 kali ke, 5 kali, 3 kali ke, sekali ke. Jadi dia akan bunyi tau, dia akan bunyi beep beep beep. Kalau 3 kali, 3 kali lah bunyi. So korang senang. Sebab ada yang sebelum ni ataupun earbuds sebelum ni kita tak tahu kita tekan berapa kali. So kita kena assume sendirilah. Jadi benda ni dia memudahkan. Mungkin akan ada setengah orang yang akan rasa benda ni annoying, tapi bagi aku memudahkan lah. Okey, tadi korang nampak dekat kotak dia tulis waterproof kan. So dia punya waterproof tu kalau tengok dekat website ni, ianya adalah IPX5 level punya waterproof. So kalau nak digunakan mungkin waktu orang berpeluh bersukan pun tak ada masalah lah bagi aku kan. Dan kita bercakap pula tentang dia punya battery casing ni. Untuk battery casing ni dia ada 300 mAh bateri. Dan untuk bateri setiap earbuds ni mempunyai 40 mAh bateri. Jadi untuk penggunaan aku untuk setiap earbuds tu boleh tahan sehingga 4 jam penggunaan. Dan juga bila aku charge balik dalam casing ni, daripada 100% aku charge full charge dia punya earbuds ni, dia ada balance lebih kurang 50% macam tu. So boleh charge lebih kurang 2 kali sajalah untuk casing ini. Okey, TWS PHL Soulbuds ni katanya ada active noise cancellation. Jadi dia akan ada transparency mode lah. So macam mana untuk transparency mode, untuk noise cancellation dan juga noise cancellation off, macam mana ketiga-tiga mode tu okey ke tidak? Apa yang aku boleh cakap, dia punya ANC tu macam tak ada significant difference pun dengan off ataupun on. Dan untuk dia punya transparency mode, aku rasa dia macam just kuatkan saja bunyi sekeliling dan korang boleh rasa dia punya bunyi zing. Macam tu. Aku pun nak demo pun susah juga kan. Dia akan rasa bunyi macam bunyi robot macam tu. Korang duduk dalam apa, dalam kapal terbang ke, macam korang duduk dalam spaceship kan. Dia akan bunyi zzz, macam tu lebih kurang lah kan. Macam lah aku pernah pergi spaceship. Serius lah Akil. Aku pun dah pening macam mana nak bagi tahu korang kan. Tapi bunyi macam tu lah.
Okay, jadi dah habis sembang pasal tadi. So kita nak tahu tentang dia punya audio quality okey ke tidak kan. Kalau korang tanya aku, untuk pendengar biasa macam aku ni, aku boleh katakan tentang dia punya bass tu agak kurang sedikit. Cumanya dia punya volume tu boleh pergi kuat lah. So kepada siapa-siapa yang suka nak dengar lagu kuat, yes, bolehlah korang nak pergi kepada PHL Game Buds ni. Cumanya kalau nak dibandingkan dia punya bass tu dengan PHL Dual Buds X, aku lebih sukakan PHL Dual Buds X untuk bass dia. Kalau korang dengar lagu, dia punya vocal tu lebih lah sikit ataupun lebih outshine sedikit daripada dia punya beat tu. So mungkin akan ada sesetengah pengguna suka benda ni. So ikut korang punya selera. Akil, macam mana pula kalau PHL ni nak digunakan untuk nak layan konten? Okey ke tidak? Bagi aku sama saja konten dengan muzik tadi, aku punya pendapat. Tapi kalau kita bercakap tentang delay, dia punya delay tu agak minimal, sama dengan earbuds yang lain. Kalau korang perhatikan betul-betul, yes, korang akan nampak. Cumanya macam aku dah layan Netflix 2 jam, aku tengok movie, aku dapat rasakan tak ada perbezaan yang ketara sangat. Okey saja. Dan aku boleh tengok sampai habis tanpa rasa annoying pun. Dan yang akhir sekali, PHL Soul Buds ni macam mana dia punya waktu gaming, okey ke tidak, ada delay ke tak? Bagi aku, untuk dia punya gaming tu, kalau bermain PUBG, aku boleh rasakan dia punya tembakan tu tak terasa begitu punchy. Macam yang earbuds lain. Bila yang ni dia pakai macam sayu-sayu je dengar kan. So dia rasa macam agak kurang feeling lah waktu bermain PUBG tu. And then tentang dia punya delay, untuk dia punya delay, aku boleh tunjukkan video tu nanti. Tapi aku boleh cakap yang ianya ada delay dan ianya tak sesuai lah kalau nak bermain game. Untuk stereo pula, memang korang boleh dengar lah kiri kanan tapak kaki, kiri kanan memang betul tepat, semua tak ada masalah. Okey, dah habis tentang review tadi. So Akil, macam mana tentang dia punya konklusi untuk PHL Soul Buds ni? Apa yang aku boleh cakap untuk Soul Buds ni, dia punya audio tu, dia punya bass tu agak kurang sedikit. Tapi kalau korang nakkan keselesaan, yes, korang boleh pilih PHL Soul Buds ni. Kalau korang gunakan produk Apple, iPhone ataupun iPad, bila korang connect dengan PHL Soul Buds ni, korang boleh kawal dia punya transparency mode tu macam korang boleh kawal dekat AirPods dan juga AirPods Pro. Lagi satu, aku suka dia punya indicator dekat tengah-tengah ni. Macam jelas lah kita boleh tahu dia punya battery percentage tinggal berapa. Kita boleh tahu kita punya earbuds tu dah full charge ke belum. So sangat-sangat bagus, memang aku suka benda tu. Jadi itu je lah kot untuk aku punya review ni. So kalau korang berminat nak beli PHL Soul Buds ni, korang boleh tekan link kat bawah. Aku sediakan link kat bawah. Dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe kami punya channel. Assalamualaikum. See ya.